Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi minal iman. Mencintai seseorang kerana Allah, kerana untuk dapat redha Allah. Mencintai seseorang kerana untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Wal bughdu, membenci seseorang fillahi, kerana untuk dapat redha Allah. Minal iman, itu sebahagian dari iman. Macam mana boleh sabit di sini murakkabnya iman? Macam mana boleh sabit murakkabnya iman? Al-hubbu satu kulli musyakkik ke kulli mutawati? Hub ni. Apa beza kulli musyakkik dengan kulli mutawati? Kulli musyakkik ni dia punya kulli yang mana dia punya afrad sama tahap, sama level. Afradnya tu sama tahap ataupun sama level dalam memiliki kulli berkenaan. Contohnya apa? Contohnya insan satu kulli. Afradul insan sama level, sama tahap dalam mempunyai insaniyah. Maka kita kata insan itu kulli mutawati, kulli yang mana afradnya sama dalam memiliki kulli berkenaan. Berbeza kulli musyakkik. Kulli musyakkik ni afradnya tak sama, berlebih dan berkurang. Ada yang lebih memiliki, ada yang kurang. Macam kita buat contoh putih, abyad. Abyad satu kulli yang mana dia merupakan kulli musyakkik. Afradul abyad, abyad punya afrad dalam memiliki bayad tak sama level, tak sama tahap. Ada yang lebih bayadnya, putihnya tu lebih, ada yang putihnya tu sikit, ada yang putihnya sederhana. Jadi bayad tu dikatakan kulli musyakkik. Al-hub ni masuk dalam mana? Kulli musyakkik ke kulli mutawati? Siapa boleh jawab? Buat senaman minda sikit pagi-pagi ni. Ya. Kulli musyakkik ke? Faham ke beza tu? Kulli musyakkik dengan kulli mutawati. Nah, coba jawab siapa? Kulli mutawati sama afrad. Kalau nanti ada dua isteri, satu isteri tua, satu isteri muda, sayang lebih yang mana? Sama ke sayang ke berlebih berkurang? Mesti lebih sayang yang tua. Betul? Yang tua ni dia punya
banyak dia punya tu serasi kan, dia punya masak serasi, kalau dia tumbuk sambal pun sesuai dengan selera hantar. Jadi hantar saya yang tua lebih, betul. Jadi bermakna hub ni kulli musyakkik, kulli musyakkik, tak sama level. Bila tak sama level, kadang kala lebih, kadang kala kurang. Isteri tua lebih sayang, isteri muda kurang sayang, betul. Betul ke betul? Jadi kulli kulli musyakkik. Hub tu kulli musyakkik. Sama juga bughd, benci. Tak sama tahap. Ada benci lebih, ada benci kurang. Jadi bila berlebih dan berkurang, um, dikaitkan pula tafawud tadi, dikaitkan dengan iman. Min tu min tabi'idiyah. Min tabi'idiyah. Yang menyatakan ajza'. Hub fillah min ajza'il iman. Hub fillah min ajza'il iman. Bermakna iman ni ada ajza' yang mutawati. Ajza' yang musyakkik. Iman ni ada ajza' yang mana merupakan kulli musyakkik, yang ni tak sama, naik turun. Hub yang banyak, hub yang kurang. Bughd fillah yang banyak, bughd fillah yang kurang. Jadi bila demikian, sabilah iman itu yazidu wa yanqus. Sabilah iman tu yazidu wa yanqus. Sebab dia punya ajza' dia, salah satu ajza'ul iman apa dia? Al-hubbu fillah. Salah satu juzuk iman, al-hubbu fillah, yang mana hub fillah ni ada tafawut. Kulli musyakkik yang ada tafawut, berlebih dan berkurang. Samjai baik? Berlebih dan berkurang. Jadi sabitlah iman itu yazidu wa yanqusu. Itu yang Imam Bukhari nak sabitkan. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Dan iman itu murakkab. Murakkab ada banyak ajza'. Di antara ajza'nya, di antara ajza'ul imannya apa? Al-hubbu fillah. Dan apa lagi? Al-bughdhu fillah. Kan salah satu golongan manusia yang akan dapat naungan arash Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Siapa? Di antara 7 tu rajulani tahabba fillah. 2 orang lelaki yang mana mereka saling menyayangi satu sama lain kerana Allah. Sayang tu dalam rangka nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah redha, mereka menyayangi satu sama lain. Rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu pun kerana Allah, berpisah pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Min akan jadi, akan dapat mensabitkan dakwaan Imam Bukhari dan juga muhaddithin bahawa iman itu murakkab, ada banyak ajza'. Akan sabit kalau dijadikan min tu tab'idiyah. Min tab'idiyah. Min dengan mana sebahagian. Hub fillah sebahagian, satu juzuk daripada iman. Akan sabit dakwaan Imam Bukhari kalau min tu dijadikan min tab'idiyah. Kalau ikut mutakallimin pula, mereka kata iman basit. Min di sini mereka jadikan sebagai min apa? Ibtidaiyah. Min ibtidaiyah dengan mana? Min punca. Berpunca dari iman akan datanglah al-hubbu fillah dan juga al-bughdhu fillah. Berpunca min ibtidaiyah. Min dengan mana berpunca. Muhaddithin kata min tu min tabi'idiyah. Min yang memberi makna apa? Juzuk. Satu juzuk. Boleh faham beza antara pandangan muhaddithin
dengan mutakallimin. Boleh faham? Kemudian iman tu iman mu'li ke iman munji tu. Iman yang mana ada al-hubbu fillah, ada al-bughdhu fillah. Iman ada dua tahap kan, iman mu'li, iman munji. Satu iman asas ataupun nafsul iman yang mana sekadar menyelamatkan seseorang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Iman munji, iman basic, iman asasi. Satu lagi iman mu'li, kita dah sebut dah sebelum ni. Iman ada dua tahap. Iman munji ini paling asas, tak dapat tidak kena ada. Yang kedua iman mu'li, iman yang meninggikan darjat. Yang Quran sebut apa? Lahum darajatun ulaika humul mu'minun haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini iman mu'li, iman yang meninggikan darjat. Jadi iman yang mana ada hub fillah, bughd fillah ni mana iman munji ke iman mu'li? Ya. Betul, iman mu'li, iman yang meninggikan darjat. Ini yang ada hub fillah dan bughd fillah. Sebab iman munji ni iman yang basic. Dia tak sampai membawa seseorang kepada hub fillah ataupun bughd fillah. Jadi yang membawa kepada hub fillah dan bughd fillah ni ialah iman mu'li. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi. Umar bin Abdul Aziz ini dianggap Khalifah Rashidah yang kelima. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Rashidah yang kelima selepas Al-Khulafa Al-Arba'ah, selepas Khalifah yang empat. Beliau, yakni Umar bin Abdul Aziz, merupakan Khalifah Rashidah yang kelima. Ada juga pendapat mengatakan Al-Hasan bin Ali juga termasuk dalam Khulafa Rashidin. Cuma kerana pemerintahan beliau tidak lama dan beliau dengan tujuan untuk mendamaikan persengketaan sesama orang Islam, beliau letak jawatan. Al-Hasan bin Ali kan yang Nabi kata, inna bani hadha sayyidun. Anakku, cucu aku ni, Hasan, Sayyidina Hasan, merupakan seorang ketua. Ketua di dunia dan ketua di syurga juga. Sayyida syababi ahli jannah. Al-Hasan wal-Husain radhiyallahu anhuma merupakan sayyida syabab, dua orang ketua pemuda ahli syurga. Sayyida syababi ahli jannah. Jadi tentang Al-Hasan, Nabi kata, inna bani hadha sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Mudah-mudahan dengan dia Allah Ta'ala akan damaikan dua kumpulan orang Islam yang bersengketa. Fi'ataini 'azimatain, dua kumpulan besar orang Islam yang bersengketa, iaitu kumpulan yang menyokong Sayyidina Ali dengan kumpulan yang bersama dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi oleh kerana pemerintahan dia tidak lama dan dia pun letak jawatan, jadi Khalifah Rashidah ni lebih diberi gelaran ataupun panggilan Khalifah Rashidah kelima ni lebih diberi kepada Umar bin Abdul Aziz. Beliau tulis surat kepada Adi bin Adi, seorang tabi'in, salah seorang tabi'in yang merupakan governor yang memerintah satu kawasan berhampiran dengan Mosul. Kawasan tu namanya Jazirah Ibni Umar. Dia merupakan governor yang dilantik oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mentadbir
Jazirah Ibni Umar, satu kawasan yang berhampiran dengan Mosul. Dia tulis surat, Inna lil imani faraidah. Iman ni punya faraid. Faraid yakni al-wajibat, perkara-perkara yang wajib. Faraidah, perkara-perkara yang wajib. A'mal mafruḍah, seperti zakat, puasa, haji dan seumpamanya. Wa syara'i'a, dan iman ni punya syara'i'. Murad syara'i' di sini, maksud syara'i' di sini ialah at-tauhid wal risalah, yakni perkara-perkara akidah, seperti persoalan tauhid dan seperti risalah, yakni kebenaran para rasul, dan al-hasyar, yakni kebangkitan semula selepas mati, jazaul amal dan seumpamanya. Itu maksud syara'i'. Wa hududan, hudud ada 3 ihtimal, ada 3 kemungkinan, 3 ihtimal, 3 kebarangkalian. Pertama, hudud dengan makna al-mabadi wal ghayat, mula dan akhir. Macam salat kan ada permulaan dan pengakhiran. Permulaannya dengan iftitah, dengan takbiratul ihram. Salah af'alun wa aqwalun makhsusah muftatahatun bitakbiri, dimulakan dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslimi, diakhiri dengan salam. Jadi ada mabadi dan ada ghayat. Begitu kan amal-amal dalam Islam ni, ada mabadi dan ada ghayat, ada mula, ada akhir. Haji mula dengan ihram, akhir dengan tahallul. Begitulah semua amal. Boleh katakan semua amal ada mula, ada akhir. Jadi hududan, satu maknanya ialah mabadi wa ghayat. Makna yang kedua, hududan dengan makna az-zawajir. Az-zawajir, yakni perkara yang menakutkan manusia, yang memberi gertakan terhadap manusia supaya tak melakukan dosa. Seperti apa dia? Haddu syurbil khamri, had kerana minum arak. Haddu sariqah, had mencuri, potong tangan. Haddu zina, had zina, iaitu apa dia? Rejam. Bagi yang dah muhsan, rejam. Dan lain-lain hudud lagi. Ini pengertian yang kedua. Hududan, pengertian yang kedua apa dia? Dengan mana zawajir, hukuman-hukuman ataupun denda-denda yang menggertak manusia supaya tidak melakukan maksiat-maksiat yang berkenaan. Yang ketiga, hudud dengan mana manhiyat, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Macam Quran kata, wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Siapa yang melanggar larangan Allah, sekatan yang Allah Taala buat. Hudud dengan mana? Larangan, sekatan. Siapa yang melanggar sekatan Allah, manhiyat, Allah punya manhiyat, larangan Allah, faqad zalama nafsah, dia telah buat aniaya kepada dirinya sendiri. Jadi ada 3 pengertian hudud. Anna lil islami faraidah wa syara'i'ah wa hududan wa sunanan. Sunan ada 2 ihtimal. Satu, sunan dengan mana tariqah, cara Nabi. Sunnah tariqah, cara Nabi. Termasuklah segala fardu-fardu, termasuklah segala aqidah. Jadi kalau sunan dengan mana tariqah, berlaku ta'mim ba'da takhsis. Ta'mim ba'da takhsis. Apa maksud?
Tadi dah sebut dah kan, faraid, disebut dah syara'i', hudud. Itu semua tu masuk dalam sunnah, termasuk dalam tariqah Nabi. Faraid, sembahyang, zakat, puasa, haji masuk dalam tariqah Nabi. Demikian juga melaksanakan hudud termasuk dalam tariqah Nabi. Demikian juga hal-hal akidah ni, hal risalah, hal mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hal mengimani al-ba'tsu ba'dal maut, semua itu termasuk dalam tariqah. Jadi sudah disebut secara khusus, sekarang disebut pula secara umum. Maka jadi apa? Ta'mim ba'da takhsis. Itu kalau sunan kita ertikan dengan mana tariqah. Berlaku ta'mim ba'da ish? Ba'da takhsis. Sama je baik. Ta'mim ba'da takhsis. Yang kedua, sunan dengan mana? Al-mandubat. Al-mandubat, amalan-amalan sunat. Al-umur al-mandubah. Jadi bermakna iman ada banyak ajza'. Iman ada banyak ajza'. Ada ajza' berbentuk faraid. Ada ajza' berbentuk sunan, sunat-sunat. Ada ajza'ul iman berbentuk hudud. Jadi sesuatu yang ada ajza' banyak, maka dia adalah murakkab. Itu yang Imam Bukhari nak sabitkan di sini. Iman itu murakkab. Perkara yang ada ajza' banyak, perkara itu murakkab. Kalau ajza' dia satu je, jadi basit. Boleh faham? Jadi bila murakkab, ada ajza' banyak, maka yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kalau contoh dia melaksanakan sunat-sunat tu banyak, maka dikatakan imannya bertambah. Imannya yazidu, bertambah. Kalau dia buat sikit je, maka iman dia berkurang. Wa qala Ibrahimu liyatma'inna qalbi. Tadi inna lil imani fara'idha wa syara'i'a wa hududan wa sunanan. Faman istakmalaha istakmala al-iman. Siapa yang melengkapkan perkara-perkara tadi, mana melakukan kesemuanya, maka dia, orang itu telah menyempurnakan imannya. Dia buat semua syara'i', hudud semua, maka dia menyempurnakan iman. Samjai baik. Wa man lam yastakmilha, tidak menyempurnakannya, mana tak buat semua. Ada dia buat, ada dia tinggalkan, maka lam yastakmilil iman. Dia tidak menyempurnakan imannya. Imannya tak sempurna. Jadi sabit tak yazidu wa yanqus? Al-imanu yazidu wa yanqus, sabit. Fa'in a'ish, kata Umar bin Abdul Aziz, kalau aku masih hidup, fasaubayyinuha lakum, aku akan terangkan kepada kamu syara'i tadi. Aku akan perincikan kepada kamu apakah syara'i', apakah itu hudud, apakah itu apa tu sunan dan sebagainya tu, hatta ta'malu biha, supaya kamu dapat beramal dengannya. Wa in amut, kalau aku mati, sebab kebetulan Umar bin Abdul Aziz ni orang khianat, letak racun dalam makanan baginda Umar bin Abdul Aziz. Kemungkinan disebut ni dalam keadaan itu dia mengalami sakit setelah termakan racun. Jadi mungkin disebut wa in amut tu, sekiranya aku mati, fama ana ala suhbatikum biharis, aku tidaklah suka sangat pun untuk berdampingan dengan kamu. Orang ahlullah ni mereka lebih asyik untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi bila dipilih kan, nak pilih bersama umat ke bersama Allah, Nabi kata ar-rafiqul a'la. Nabi pilih untuk bersama dengan ar-rafiq al-a'la, teman yang tertinggi, iaitu Allah Subhanahu wa taala.
Jadi begitu Umar bin Abdul Aziz, dia kata kalau aku mati, aku bukanlah minat sangat pun untuk berdampingan dengan kamu. Yang nak disabitkan di sini apa dia? Yang boleh mensabitkan dakwah Imam Bukhari, iman murakkab, iman tu yazidu wa yanqus ialah tadi. Di atas tadi innalil imani faraidha wa syara'i'a wa hududan wa sunanan. Kemudian berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa qala Ibrahim alaihissalam, walakin liyatma'inna qalbi. Bila Nabi Ibrahim minta pada Allah, kan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang mati. Allah tanya, qala awalam tu'min? Kamu tak beriman ke? Awalam tu'min? Nabi Ibrahim kata, bala. Bala ni apa kegunaan dia? Lil ithbati, sama ada sebelumnya ithbat ataupun nafi. Itu kegunaan bala ni. Bala ni untuk mensabitkan sesuatu kenyataan, untuk mengiyakan sesuatu kenyataan. Sama ada sebelumnya tu, sebelum bala tu, kenyataannya manfi, ataupun sebelum bala tu kenyataannya muthbat. Walaupun dalam banyak keadaannya ialah bala ni digunakan selepas jumlah manfiyah dalam banyak keadaan. Awalastu bi rabbikum qalu bala. Dan selepas jumlah manfiyah kan, bukankah aku ni Rabb kamu? Maka semua arwah, semua roh-roh kata bala, bahkan ini mengiyakan bahawa Allah Ta'ala itu Rabb mereka. Kegunaan bala di situ selepas jumlah manfiyah. Awalastu bi rabbikum. Sini pun sama ni. Awalam tu'min. Mu tak beriman ke? Mu tak beriman ke? Kamu tidak beriman ke, wahai Ibrahim? Awalam tu'min. Nabi Ibrahim kata, bala. Yang ni beriman dah. Jadi lil ithbati. Kegunaan bala ni lil ithbat, sama ada sebelumnya manfi ataupun muthbat. Berbeza bal ni, bal dia punya kegunaan lil ithbati ba'dan lil ithbati ba'dan nafi. Itu kegunaan bal. Bal ni kegunaan dia untuk idrab. Bila kata idrab, kalau selepas bal muthbat, bermakna sebelumnya manfi. Dan kalau selepas bal manfi, sebelumnya muthbat. Dia bersilang gitu. Itu kegunaan bal. Boleh faham gitu? Bal, beza bal dengan bala. Bal ni lil idrabi, untuk idrab. Apa makna idrab? Tukar kenyataan. Kalau sebelumnya manfi, selepas bal jadi muthbat. Ma ja'a Zaidun bal Amrun. Tidak datang Zaid, bahkan Amr yang datang. Tidak datang Zaid, bahkan Amr yang datang. Jadi ithbat ba'da nafi. Lam yaji Zaidun bal Amrun. Tak datang Zaid, bahkan Amr yang datang. Lam yaji Zaidun bal Amrun. Itu ithbat ba'da nafi. Kalau ja'a Zaidun, ja'a Zaidun, apa tu? Ja'a Zaidun bal Amrun. Maknanya gini, kegunaan bal ni untuk idrab, yakni kalau sebelumnya manfi, selepasnya jadi muthbat. Demikian juga sebaliknya, kalau sebelumnya muthbat, selepasnya jadi manfi. Ja'a Zaidun bal Amrun. Datang Zaid, Zaid tak datang, Amr. Jadi sebelumnya itu muthbat, selepas bal jadi manfi. Maji'u Zaidin tu jadi manfi. Boleh faham? Itu bal. Berbeza bala, kegunaannya kuk mana pun adalah lil ithbati. Sama ada sebelum bala manfi ataupun muthbat.
Dua-dua keadaan selepas bala adalah lil ithbati. Sama je bayi. Okey. Di sini Nabi Ibrahim kata bala, bahkan yang ni dah beriman. Beriman walakin liyatma'inna qalbi. Iman dah ada. Habis tu kenapa minta juga nak tengok? Supaya hati jadi tenang. Macam mana hati jadi tenang? Dengan bertambahnya yakin ataupun bertambahnya iman daripada ilmu yakin bertambah kepada ainul yakin. Iman dengan tengok. Satu, iman tahu. Macam kita tahu adanya Kaabah, maka kita ada kerinduan untuk tengok Kaabah. Bila tengok, kita akan dapat satu tahap keyakinan yang lebih tinggi daripada keyakinan yang berasaskan tahu semata-mata. Jadi Ibrahim AS punya permintaan ni, permintaan nak tengok arini kaifa tuhil mauta, bukan kerana syak tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana syauq, rindu untuk melihat. Bukan ragu-ragu. Macam kita tak ragu-ragu tentang adanya Kaabah. Habis tu kenapa nak tengok juga? Nak tengok kerana rindu kepada Kaabah. Bukan kerana syak. Ragu-ragu bukan. Yang ada beza kan antara syakkun dengan syauqun. Syakkun. Dalam Quran ada diceritakan syak. Apa tu ayat tu? Fi syak. Maknanya Quran cerita tentang orang kafir ni, mereka syak, yang ni ragu-ragu tentang kehidupan akhirat, al-ba'th ba'dal maut. Jadi Nabi Ibrahim AS bukan kerana syakkun, tapi kerana syauqun. Itu maksud lihat mainak. Iman dah ada, yakni ilmu yakin dah ada, habis tu nak tengok kerana datang kerinduan dalam hati, maka kerinduan tu jadi tenang bila tengok. Kegelisahan akan jadi tenang bila dapat tengok. Rindu untuk tengok. Gelisah kerana rindu. Gelisah kerana apa? Kerana rindu. Jadi bila dapat tengok Allah Ta'ala punya qudrat, kegelisahan tu akan hilang. Dan beralih daripada ilmu yakin menjadi ainul yakin. Wa qala Mu'adzun ijlis bina nu'min sa'atan. Berkata Sayyidina Mu'adz, duduklah bersama kami, kita beriman seketika. Macam mana boleh mensabitkan ni dakwah Imam Bukhari? Iman murakkab. Yazidu wa yanqus. Mu'adz bin Jabal, satu orang yang dah beriman, dah ada iman dalam hati dia. Habis tu bila diajak kawan-kawan untuk duduk sama-sama dalam majlis iman, bila duduk maka buat tazkirah, buat peringatan tentang kehidupan akhirat, syurga, neraka dan sebagainya, bertambah iman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah tazkirah sesama kamu, kerana tazkirah itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Ini maksud Mu'adz bin Jabal kan. Jadi iman yang dikata nu'min sa'atan tu, iman yang matlub ke iman yang mawjud? Maksudnya adakah Mu'adz bin Jabal nak beriman tu daripada tiada iman ke daripada ada? Sebelum ni dia tak beriman, dia kafir, lepas tu duduk dalam majlis tazkirah jadi beriman. Adakah gitu maksud? Ataupun dah beriman, duduk bertambah lagi iman? Yang mana satu? Ya, faham kau soalan tu? Dia nak beriman tu daripada ada ke daripada tiada? Bertitik tolak daripada ada ke daripada tiada? Ya, inam. Daripada ada. Jadi bermakna dah ada iman, nak tambah lagi, bermakna iman itu yazidu wa yanqus. Iman tu sesuatu yang ada banyak ajza, sehingga dia boleh bertambah dan boleh berkurang. Dan itulah mudda'ah dakwah Imam Bukhari. Kita break dulu. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.